Dalam buku ini dijelaskan bahawa Al-Izz bin Abdul Salam menghukum bid'ah orang yang mengatur-ngatur, yang menyengajakan lepas solat bersalam seperti ini. Tetapi kalau sampai di masjid bersalaman antara satu dengan lain, memang kita bila bertemu itu lain, boleh. Ya, tapi kalau diatur-atur lepas solat didahulukan imam, kemudian pusing sampai berselawat, tak habis selawat, tak bergerak, habiskan dulu selawat, baru berangkat balik, itu tidak pernah diajarkan, menyalahi sunnah. Perbuatan itu menyalahi sunnah. Jadi kita jangan ikut campur. Sebab benda-benda seperti ini kita takuti membawa kepada kemungkaran yang dikatakan bid'ah. Na'udzubillah daripada mencipta kemungkaran bid'ah, kerana bid'ah itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW akhirnya ke neraka. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, soalan saya berbunyi, apakah bezanya antara orang yang berjanji dan orang yang mengadili? Terima kasih Ustaz. Sahabat belakang bertanya, apa bezanya orang yang membaca berjanji dan orang yang menghadiri majlis berjanji? Dua-dua sama saja. Kalau yang kalau yang menghakimi, itu sama saja. Sebab sekarang yang saya tahu berjanji ini diperadukan, musabakah berjanji. Jadi kalau kita kembalikan kepada ayat Quran, wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, wa ta'awanu 'alal subhanallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Berjanji ini sebagaimana kita sudah jelaskan, dan kalau perlu dijelaskan lagi sekali, saya akan jelaskan, dipenuhi dengan kemungkaran, kebatilan dan kemungkaran. Kebatilan dan kemungkaran adalah dosa. Orang-orang yang bertolong-tolongan atas dosa sebagaimana ayat tadi melarang. Jadi orang yang menghadirinya, orang yang masuk peraduan, orang yang jadi hakim, orang yang mengendalikan, orang yang menyiapkan, orang yang menderma, orang yang mengeluarkan apa saja untuk menjayakan musabakah berjanji ini, haram hukumnya. Saya bertanggungjawab kerana saya bercakap atas hujah. Saya rasa jawapan saya dan kuliah saya akan jadi satu kontroversi dan orang akan maki hamun saya. Bagi saya tak jadi masalah. Ini kewajipan saya. Apapun risiko, insya-Allah saya akan terima. Kerana ini kewajipan saya untuk menyampaikan. Saya tidak akan mendiam terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ditanyakan kepada saya dan sudah saya ketahui. Saya tidak akan dapat mencegah dengan tenaga saya, tetapi saya akan cegah dengan suara saya seperti ini. Dan saya tahu bahawa di Singapura, pemerintah Singapura adakan MUIS ataupun Majlis Agama Islam Singapura. Saya katakan saya bukan menentang Majlis Agama Islam Singapura. Saya menyokong dan saya berterima kasih kepada pemerintah Singapura kerana dia menyediakan Majlis Agama Islam demi untuk mengurus hal ehwal masyarakat Islam Singapura. Tetapi dalam hal agama, itu hak orang yang mengetahui untuk bercerita ataupun bercakap ataupun bersuara. Jadi saya berasa bertanggungjawab untuk memperkatakan ini, bukan untuk menentang MUIS dan bukan untuk menentang pemerintah Singapura. Saya tidak mahu antum semua menentang pemerintah. Kita mesti bekerjasama dengan pemerintah. Menentang pemerintah itu dalam manhaj kita salah. Kita kena taat dengan pemerintah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bercakap ini untuk menentang MUIS dan pemerintah, itu salah. Saya orang yang mempertahankan MUIS, tetapi kemungkaran tidak boleh kita pertahankan. Kerana dalam hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam hal membawa maksiat kepada Allah. Jadi maksiat kepada Allah yang kita tak mahu terima. Tapi pemerintah Singapura tak ajak kita maksiat kepada Allah, dan MUIS anda rasa tak ajak kita maksiat kepada Allah. Tetapi masyarakat yang buat maksiat kepada Allah, kalau MUIS tidak boleh halang, tugas kita lah yang menghalang dan membetulkan.
Sebab MUIS nak pegang semua tak boleh saya rasa. Pegawainya pun tak ramai. Jadi kita yang ramai-ramai ini apabila melihat kemungkaran kita betulkan. Jadi saudara kita bertanya, apakah hukumnya? Hukumnya berdosa semua. Ya, yang menyelenggarakan dan seterusnya. Itu jawapan saya. Allahu a'lam. Ustaz, soalan saya, apa hukumnya tilawatil Al-Quran? Terima kasih. Berkenaan tilawatul Al-Quran, saya rasa jawapan ini sudah saya jawab dalam soalan-soalan yang sering ditanyakan. Tilawatul Quran, musabakah tilawatul Quran ataupun peraduan membaca Al-Quran, ini tidak pernah diadakan dalam zaman Rasulullah SAW, dalam sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi diadakan pada masa ini, yang tujuannya kononnya untuk melatih dan mengajar manusia supaya cintakan Al-Quran dan membaca dengan betul. Tapi saya rasa orang yang membaca ini, saya rasalah orang yang membaca ini kebanyakannya tujuannya bukan untuk mengajar, tetapi untuk dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, ataupun dapat hadiah, piala dan sebagainya. Ala kulli hal, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah disuruh, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pernah disuruh. Jadi apa yang tidak pernah dibuat, kalau boleh kita tinggalkan. Kalau boleh kita tinggalkan kerana tidak ada contohnya. Jadi buatlah sesuatu yang ada contoh. Kalau tak ada contoh, jangan dibuat. Itu lebih selamat. Ini berpandukan apa yang dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Berpada-pada buat sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi jadi bid'ah. Allahu a'lam. Cukuplah soal. Tuan-tuan, saya rasa sampai di sini saja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh pendengar dan penonton. Tujuan saya menyampaikan ini bukan mencari sesuatu keuntungan dunia, tetapi saya menyampaikan ini demi untuk menyampaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya, iaitu membetulkan akidah orang-orang yang kesasaran. Jadi di antara yang boleh membawa kerosakan akidah apabila meyakini apa yang tertulis di dalam kitab berzanji yang dibaca oleh masyarakat kita, iaitu kitab Majmu'ah Al-Mawalid wa Ad'iyah Syaraful Anam berzanji. Itu di antara kitab yang digunakan oleh masyarakat kita. Jadi saya minta maaf kepada semua yang menonton dan mendengar, kepada tuan-tuan, kepada puan-puan yang mengikuti kuliah ini, kalau ada kata-kata saya yang terkasar ataupun menyinggung perasaan. Kerana bukan itulah matlamat saya, tapi matlamat saya adalah dakwah lillah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.